yang pertama ini. Dengan ini, sukacitanya saya menjemput Tuan Fasilitator untuk slot yang pertama, iaitu yang berbahagia Encik Amir bin Hamzah, penolong kanan Al-Haiwal Murid Sekolah Kebahasaan Tokdir Kuala Terengganu dengan tajuknya Pengenalan Asas Google Form. Dengan ini saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas. Jelas. Okay, terima kasih. Okay, jadi terima kasihlah kepada moderator kita pada pagi ini, yang dihormati Tuan Guru Besar SK Langkap, Cikgu Khairul Azman. Pertamanya saya mengucapkan tahniahlah kepada Tuan GB atas penganjuran bagi bengkel peningkatan kompetensi guru untuk PDPR. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada SK Langkap atas inisiatif tersebut, dan moga banyaklah sekolah-sekolah lain dapat mengambil inisiatif yang sama lah seperti yang SK Langkap buat. Dan sahabat-sahabat pada PESI lah, Encik Hafiz dan juga Encik Fairuz yang turut bersama pada pagi ini, dan semua saya kira ada semua guru SK Langkap dan juga semua rakan-rakan guru yang lain lah. Saya difahamkan ada juga guru daripada luar Terengganu yang juga bersama untuk mengikuti sesi perkongsian pada pagi ini. Okay, jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya lah. Mungkin ada sebahagian yang dah kenal, khususnya pada rakan-rakan guru besar lah yang mengenali saya. Okey, dan saya share slide untuk lebih sedikit detail lah untuk pengenalan diri saya ni. Minta maaf sebab di tempat saya ni line agak slow sikit pagi ni. Sekejap. Jadi line slow sekejap. Sekejap saya terpaksa change background dulu sekejap. Nampak dah Okay, kejap cikgu Okay, saya cuba share skrin saya. Okay, sekejap. Dia agak delay di sini Okay, cikgu nampak tak saya punya slide Okay, nampak. Nampak Okay, terima kasih. Okay, ni sedikit pengenalan untuk diri saya. Okay, saya Cikgu Amir bin Hamzah yang merupakan penolong kanan Al-Haiwal Murid di SK Tokdir Kuala Terengganu yang saya bertugas sekarang lah. Okay. Jadi ini merupakan detail untuk pengenalan diri saya lah secara lebih mendalam lah kepada semua peserta di sini. Okay, di mana saya mula bertugas di Sekolah Kebahasaan Getang Hulu Terengganu pada tahun 2006 hingga 2009.
Kemudian saya bertukar bidang lah menjadi sebagai pegawai teknologi pendidikan di PKG Bukit Payung Marang pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian saya ditukar ke ibu pejabat di BTPN Terengganu. Sekarang ni BTPN dah ditukarkan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri sebagai sektor lah, sektor sumber dan teknologi pendidikan, sebagai pegawai teknologi pendidikan di sana tahun 2014-2017. Kemudian saya dinaikkan pangkat lah sebagai penolong pengarah, menjawab jawatan sebagai Ketua Unit Media dan Inovasi Pendidikan di BTPN juga pada tahun 2017 hingga 2020. Apabila berlaku penstrukturan KPM pada tahun 2019, saya ditugaskan ke sekolah pula lah dan menjawab jawatan sebagai penolong kanan halaman murid di SK.D Kuala Terengganu. Dan berkait dengan kompetensi berkait dengan Google Apps yang saya tauliah lah, tauliah yang ada pada saya sekarang ni. Saya merupakan pemegang sijil Certified Educator, orang panggil GCE, Google Certified Educator bagi level 1 dan juga level 2. Jadi insyaAllah dengan perkongsian ilmu yang saya ada ni, saya akan berkongsi lah dengan cikgu-cikgu semua, dan sedikitlah mungkin berkongsi berkait dengan pencapaian. Sebenarnya ada lagi tapi saya ambil pencapaian saya yang terkini lah. Rasanya mungkin ada sedia maklum, SK.D pada tahun lepas ada memenangi untuk pertandingan inovasi. Ada 2 yang kita masuk, yang anjuran UMT pada tahun lepas. Dan saya sendiri pada masa itu mendapat pingat emas untuk kategori amalan inovasi pengurusan yang saya buat. Saya buat pengkongsian berkait dengan CJ Digital. InsyaAllah mungkin pada lepas tahun ini Tuan GB boleh jugalah menyusung untuk slot ni lah yang berkait dengan pendanaan CJ Digital. Sebab dengan era sekarang ni memang benda semua atas talian lah, dalam talian. Semua nak di-generate ataupun dijana secara digital lah. Jadi insyaAllah mungkin kita boleh berkongsi juga pada slot akan datang. Dan yang kedua, pencapaian yang kami perolehi di SK.D iaitu berkait dengan ERPH. Kami menggunakan 1% di dalam platform Delima. Jadi mungkin juga satu benda yang bagus lah untuk kita meningkatkan ataupun menggalakkan pada guru menggunakan Delima. Bolehlah kita juga berkongsi menggunakan ERPH di dalam Delima, dan sekaligus dapat meningkatkan login lah berkait dengan ID Delima tu. Yang ni kami dapat pingat perak lah untuk ERPH dengan Delima. Okey, jadi slot yang akan saya kongsikan pada pagi ini, Tuan GB berbincang dengan saya semalam lah berkait dengan penggunaan Google Apps, khususnya iaitu penjanaan borang kehadiran yang diminta lah, iaitu peringkat asas dengan menggunakan Google Form. Okay, jadi untuk makluman semua, memang pada sekarang ini kalau kita tengok pada trend penggunaan borang lah, saya rasa bukan di sekolah saja, di mana-mana jabatan semua dah menggunakan Google Form sebagai rekod kehadiran. Okay, jadi tambahan pula macam kita sebagai cikgu dalam situasi PDPR dan juga nak tempoh PKP ni, kita juga nak mengambil lah kehadiran anak-anak murid kita di dalam kelas maya kita tu. Jadi bagaimana kita nak ambil tu, mungkin dengan cara inilah yang kita nak mendapatkan rekod kehadiran mereka. Walaupun kita pun tahu nanti dalam APDM juga saya difahamkan masih lagi menunggu arahan di peringkat jabatan, di mana kehadiran dalam APDM pun akan diambil juga dengan catatan PDPR. Tetapi ini adalah rekod kehadiran yang kita dapat secara langsung lah untuk kita buat analisa dan sebagainya lah. Jadi saya menerangkan apa itu Google Form. Okey, Google Form yang borang ni dia panggil Google Form lah. Dia apps di dalam Google ni, dia aplikasi Google dia sangat banyak lah. Bukan dia Google Form, ada Google Sheet, Google Slide, Google Book, Google, dia pelbagai lah. Kalau kita mengikuti dalam kursus Google, kalau saya rasa ada sebagian cikgu mungkin ada yang mengikuti kursus sebagainya lah, Google Certified Educator tu mungkin didedahkan dengan ilmu-ilmu aplikasi Google ni. Okay, jadi
saya rasa mungkin ada cikgu-cikgu yang dah mengenali lah terma-terma yang di dalam aplikasi Google ni. Saya rasa ini mungkin sesi ulang kaji lah. Ni saya berkongsi bagi yang asas saja, mungkin ada rakan-rakan kita yang mungkin yang tidak tahu langsung, mungkin dia tak langsung, mungkin pada masa sebelum ini dia berharap kepada rakan dia lah ataupun di sekolah harap kepada guru ICT. Tetapi dengan pelaksanaan Google Form dengan pendedahan yang akan saya kongsikan, jadi sedikit sebanyak pada cikgu-cikgu boleh buat sendirilah. InsyaAllah saya akan tunjuk secara basic secara step by step lah dalam masa 1 jam ni. Okey, jadi berkait dengan Google Form ni, dia adalah berkaitan dengan borang maya yang membolehkan kita mendapatkan maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden yang telah kita tetapkan, yang kita sebut tadi lah, responden yang kita mahu sekarang ni, responden kita adalah anak murid kita lah, untuk kita ambil kehadiran mereka. Contohnya, kita boleh mendapatkan maklumat peribadi responden dengan membina borang menggunakan Google Form dan disebarluaskan secara perkongsian dengan responden yang tetapkan atas siapa sahaja yang boleh akses kepada borang tersebut. Okay, jadi yang kita share link itu adalah salah satu penyebaran lah yang kita nak dapatkan maklumat tu, dan untuk link tu pun ada juga cara dia lah untuk kita nak sebar tu, sebab dia untuk link tu bukan kalau kita silap setting mungkin ada setengah tetap dia nak buka, sebab mungkin dalam domain dengan menggunakan proxy dan gadget terkini jadi seperti desktop pintar, smartphone kita lah, tablet, laptop ataupun desktop. Okay, jadi semua Google Form tu maksudnya dia friendly user app lah. Jadi semua boleh guna, digunakan. Di telefon boleh, di tablet pun boleh, dan di mana-mana lah nanti untuk kita menggunakan Google Form ni. Okey. Jadi berkait dengan Google Form ni, saya berkongsi berkait dengan fungsi Google Form ni. Jadi bukan saja borang kehadiran lah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia memberi kelebihan kepada anda dalam mengurus data. Sebab kita sekarang ni dalam era big data sekarang ni, data driven. Jadi pelbagai maklumat ni lah kita mesti bersandarkan kepada data lah. Dengan data. Jadi dengan Google Form ini dia sangat membantu lah untuk kita dapat data dengan cara lebih pantas dan juga berkesan lah untuk kita membuat analisis serta berinteraksi dengan pengguna. Jadi antara fungsi Google Form ni yang saya dapat rumuskan di sini, dia ada 9. Sebenarnya ada lagi sebab Google Form ni ada pelbagai lah. Okey, yang pertama membina kuis interaktif. Kalau cikgu perasan yang ada kita lihat dalam Google lah, dalam internet, banyak lambakan lah daripada kuis-kuis yang menggunakan Google Form. Kuis-kuis Google Form biasanya kita ambil link dia je lah, tapi cuma kelemahan dia sebab ialah satu kemahiran lah, mungkin sebab cikgu tak tahu nak buat. Tetapi kepada cikgu-cikgu yang maksud saya nak bercakap berkait dengan delima, dengan ID delima tu. Jadi bila cikgu menggunakan link orang lain tu, cikgu perasan dah kalau kita buka tu, dia akan ada nama, kalau tengok tu nama cikgu dan sekolah lain, kena molek tu orang negeri lain lah, negeri lain. Dan berkait dengan penggunaan delima tu, dia akan memberi peningkatan login tu kepada owner dia lah, pada owner dia. Jadi itulah kalau kita boleh buat sekurang-kurangnya peningkatan ID delima di sekolah cikgu-cikgu tu boleh ditingkatkan lah, sebab cikgu membuat dengan yang hak sendiri. Okey, jadi yang kedua mengumpulkan maklumat pengguna. Yang ketiga membina borang undian. Okey, boleh buat undian juga menggunakan Google Form. Sekiranya ada beberapa lah perkara yang kita nak putuskan. Yang keempat, ini yang saya nak kongsikan lah, menguruskan kehadiran. Okey, yang kelima mengumpulkan hasil dapatan responden kajian. Kalau ada orang tengah buat kajian pelbagai lah, cikgu buat maklum balas dan sebagainya, boleh juga ambil lah Google Form. Yang 6 tu dia relate lah bersama dengan 5 tu, membina instrumen soal selidik. Yang ketujuh menghasilkan analisis dapatan data instrumen atau soal selidik. Okey, dia sama. Okey, yang ke-8 menghasilkan soalan penilaian dan pentaksiran. Okey, inilah yang kita insya-Allah mungkin Tuan GB boleh jugalah menyusun selepas ini, soalan
peperiksaan pun sebab kami di SK.D untuk makluman lah, saya berkongsi je lah. Di SK.D pada tahun lepas, masa tu peperiksaan tahun kami juga sempat buat untuk mata pelajaran elektif, dan 100% kami menggunakan platform Google Form lah secara dalam talian. Jadi murid tidak perlulah menjawab dalam bentuk hard copy. Jadi kita terus pada menggunakan cara Google Form dah tu dapat analisa markah secara semata lah. Okey, jadi sangat mudah. Jadi khususnya membuat analisa data dan sebagainya lah. Okey, jadi untuk sesi ni saya rasa saya akan buat sedikit hands on lah. Okey, hands on berkait bagaimana kita nak membina Google Form yang paling mudah, sebab kita fokuskan untuk borang kehadiran okey, borang kehadiran. Okey. Dan dia untuk sesi hands on ni dia sepatutnya betul lah macam moderator kata tadi, kena sedialah nota-nota tu, tetapi dia lebih efektif ada ada laptop lah di hadapan tu, tapi atas kebijaksanaan pada semua peserta lah, pada cikgu lah. Okay, ada macam cara saya ada dua lah, saya ada tablet, saya ada laptop. Biasanya saya mengikuti mana-mana kursus online lah. Okay, biasanya saya menggunakan tablet tu untuk saya mendengar lah daripada apa yang PC bagi tahu, dan laptop tu saya buat hands on. Dan juga guna telefon dan sebagainya lah. Jadi buat masa ni saya rasa kalau cikgu tak mungkin tak ada tak sempat lah nak menguruskan untuk nak buka laptop sebagainya, boleh saja dengan penerangan saya, dan saya fahamkan sesi ni ada di record nanti mungkin pihak sekolah akan boleh berkongsi lah rakaman video tersebut. Okey, jadi saya keluar daripada slide ni. Okey, saya pergi kepada Google Okey, sekejap. Setakat ni jelas tak cikgu skrin saya sekarang ni? Boleh Okey Tuan JB, boleh Tuan JB? Okey, baik. Jelas. Okey. Minta maaf lah, sini line dekat marah ni Tuan JB agak delay sikit, agak slow sikit pagi ni. Jadi mungkin ada delay sikit lah skrin saya tu dengan paparan cikgu-cikgu tu. Jadi saya mohon maaf lah kalau berlaku sedikit delay tu lah. Okey, jadi ini adalah paparan Google yang bila kita type Google lah, google.com, biasanya default lah. Biasanya kalau kita klik dekat logo Google ni, dia terus keluar pada paparan macam ni lah. Okey. Jadi untuk buat Google Form ni, dia boleh direct sebenarnya, indirect. Jadi bila direct ni macam cara ni lah, saya buka Google. Okey, kemudian ni saya buka Google ni dalam akaun Delima saya. Okey, dalam akaun Delima saya. Okey, baik. Okey, yang pertamanya ni sebagai step yang pertama lah. Okey, ni saya menggunakan akaun Delima kalau cikgu perasan yang ada ikon dekat sebelah kanan tu, okey, ini adalah ikon Delima lah saya ni. Okey, ni saya buat ni Amir Hamzah Delima. Ni saya rename balik. Jadi saya menggalakkan lah cikgu-cikgu gunalah akaun Delima tu yang KPM bagi. Sebab banyak manfaat dia lah. Sebab mungkin lepas pada ni saya rasa mungkin juga kita boleh kongsikan untuk slot portal Delima tu sendiri. Sebab portal Delima tu banyak lah. Sekarang ni kalau kita perasan di dalam media sosial yang dia promote sekarang ni adalah buku teks digital lah. Sebab kita difahamkan ada sekolah yang tidak sempat yang membuat pengagihan buku teks pada baru-baru ini kerana dalam pengumuman PKP yang agak mengejut lah. Jadi ada sekolah yang tidak sempat muat pengagihan. Jadi boleh menggunakan portal Delima tu kerana dia punya pelbagai bahan pembelajaran dalam situ, khususnya pada buku teks lah. Jadi saya pun sempat melaksanakan PDPR pada pagi ini pukul 8.30 tadi bersama kelas saya lah. Saya menggunakan buku teks digital untuk bersama mereka lah tadi. Okey, jadi okey, sekali lagi Jadi untuk step pertama ni, bila cikgu buka paparan Google ni, inilah paparan default dia lah. Okey, yang keluar. Cuma background ni saya setting je. Biasanya paparan yang biasa mungkin dia colour putih warna putih kosong gitulah. Ni sebab saya ada buat setting profile tu. Jadi itulah dia ada background ni. Jadi cikgu jangan pelik, takut cikgu tanya, apa saya tak ada macam ni, gambar macam ni. Sebenarnya ini setting saya lah, yang default dia colour putih, background putih belakang tu. Okey, jadi
yang step pertama cikgu ambil dekat titik 9 ni, dipanggil Google Apps. Di penjuru kanan tu. Di mana-mananya saya tak pasti kalau paparan telefon mungkin dia berbeza sedikit. Okey, jadi kalau paparan di dalam desktop atau juga laptop, cikgu boleh klik dekat sini lah, titik 9 ni. Kalau dalam bahasa Google ni dipanggil wafer, wafer. Okey. Dalam Google Apps ni dia ada pelbagai lah. Google Classroom kita pun berada dalam ni juga. Okey, yang kita gunakan lah. Tetapi yang terbaiknya kita nak mengikatkan penggunaan Delima, kita buka ikut portal Delima lah. Okay, tetapi sebab saya nak buat shortcut untuk penggunaan Google Form ni, okey, cikgu ambil di Drive. Okey, dekat Drive. Okey, buka dekat Google Drive. Yang ni pun dia bergantung pada talian internet. Okey. Setakat ni okey lagi. Yang ni folder dalam Delima saya lah. Saya buka akaun Delima. Sebab saya ada 4 akaun yang saya guna. Jadi untuk menggalakkan penggunaan Delima ni, saya untuk ni lah, untuk di sekolah ni, untuk PDP saya menggunakan cara optimal lah Delima ni. Okey, ni paparan dalam Google Drive kita lah. Okey, jadi bagaimana kita nak ambil, dekat mana dekat Google Form tu yang kita nak ambil, yang kita nak bina lah. Okey, jadi pertamanya dia akan keluar paparan macam ni. Sebab Google Form tu dia akan disimpan di dalam Google Drive kita. Okey, jadi ni bahan-bahan yang saya buka tadi, macam saya bagi tahu tadi, saya buka buku teks digital tadi, inilah dalam Drive sajalah. Sebab yang kita buka yang latest tu dia akan keluar paparan di sini lah. Okey. Okey, yang ni dalam folder-folder saya, bahan-bahan pun ada di sini, ERP saya pun saya buat dalam ni jugalah. Okey. Okey, jadi untuk pembinaan Google Form pertama, yang pertama dekat cikgu pergi kepada sebelah kiri tu ada butang tambah tu, new new. Okey, cikgu klik new di situ. Okey. Kalau cikgu lihat di situ dia ada folder, ada file upload, folder upload. Okey, lepas tu adalah Google Apps di situ. Dia yang basic dia adalah Google Doc, Sheet, Slide, Form. Inilah saya rasa mungkin selepas pada ni slot untuk seterusnya mungkin kita boleh buat perkongsian untuk yang asas ni lah. Biasa yang penggunaan dalam PDP 4 perkara ni lah, Doc, Sheet, Slide, Form. Sebab tu dah disusung mengikut priority lah. Okey, kemudian bila cikgu buka dekat more tu, dia ada banyak lagi. Sebenarnya Google Apps ni dia ada lebih daripada 20 lah, 20 apps. Saya rasa saya pun tak tahulah bilangan tepat jumlah apps tu, sebab apps tu dia sentiasa bertambah. Okey, kalau cikgu mengikuti GCE level 1 dan level 2 tu memang cikgu akan mengikuti lah apps Google. Jadi ada Google Drawing, Google Maps, Site, AppScript, Jamboard. Okey, dan ada lagi lah. Okay, jadi untuk kita nak membina Google Form, kalau cikgu tengok yang keempat tu okey, saya rasa mana-mana laptop ke dan mana-mana lah peranti memang dia duduk di kedudukan nombor 4 lah, di bawah Google Slide. Okay, apabila cikgu klik pada butang sebelah kanan tu, okay, anak panah sebelah kanan, dia akan ada dua, ada blank form, ada form template. Jadi cikgu boleh membina dalam dua cara lah. Sama ada cikgu nak bina dalam keadaan kosong, ataupun cikgu boleh juga ambil template yang dah siap dah, dibuat dah mengikut pada kategori. Okey, saya ambil contoh yang kita tengok yang form template. Okey, template. Kalau cikgu buka dekat akaun Delima, okey, dia akan ada dua tab macam ni. Okey, Ministry of Education Malaysia ada general. Okey, jadi untuk makluman semua, ada rakan-rakan cikgu kita di luar sana lah yang membina Google Form. Dah kira lah kuis, borang dan sebagainya, dia share template ni di dalam akaun Delima. Jadi terpapar lah di sini. Kalau cikgu tengok sini, banyak soalan-soalan berkaitan Google Form. Okey, yang ni cikgu sebenarnya boleh copy. Okay, boleh copy dan boleh jadi hak milik cikgu lah, bila cikgu boleh ubah suai sedikit. Ini ada sedikit kemahiran lah untuk saya, untuk yang kita tahu berkait dengan Google Form ni, yang di share oleh cikgu-cikgu lain. Okey.
Jadi template yang asas tu dia ada dekat general sebelah kanan. Yang ni yang template yang di-share oleh cikgu di luar sana. Jadi ada pelbagai lah, ada kuis, ada borang dan sebagainya. Okay, cikgu klik general. Okay, dia ada blank quiz, ada exit. Okay, blank quiz ni untuk cikgu buat quiz yang berkait dengan PDP, biasanya orang guna dekat ni lah, blank quiz. Okay, dan yang lain-lain yang kita nak buat borang kehadiran nantilah. Okay, jadi dia ada beberapa template lah, iaitu exit ticket, assessment penilaian, betul worksheet dan juga penilaian khusus evaluation yang ada di sini. Okey, jadi cikgu boleh, kalau cikgu nak buat penilaian pun cikgu boleh terus ambil lah mana-mana template ni. Okey. Okay, tetapi untuk hari ni saya rasa kita pergi dekat blank sebab template ni cikgu boleh explore nanti sebab dia memudahkan cikgu selepas ni. Sebab saya nak ajar pada blank ni sebab dia adalah peringkat basic, biar cikgu tahu daripada awal lah cara nak guna Google Form tu. Okay, saya keluarkan balik, cikgu pergi dekat new. Okay, sekali lagi kita pergi dekat Google Form. Kemudiannya ambil blank form, ambil yang kosong lah, kita sama-sama buat. Kalau cikgu ada, masing-masing ada laptop di depan dengan bersama saya ni, boleh buat bersama-sama. Okay, jadi saya akan guna sampel yang saya akan buat. Kita akan buat borang kehadiran kita pada pagi ni. Yang pihak sekolah sediakan SPL tu, tak apalah, itu rekod kehadiran dalam rekod SPL lah. Okay, tetapi untuk rekod dalam pagi ni, nanti saya akan sharekan maklumat ni yang untuk peserta bersama kita lah pada pagi ini. Saya akan sharekan bersama sekolah berapa jumlah kehadiran yang ada pada hari ini. Okey, jadi dia punya default ataupun warna dalam Google Form ni dia colour purple, warna purple. Jadi apabila cikgu buka, memang dia akan warna macam ni. Kalau warna merah ke warna hijau tu saya rasa pelik lah. Okay, kalau untuk default lah, kecuali kalau kita ada buat setting dari segi template lah, ataupun background. Okay, itu ada kemahiran lanjutan lah yang mungkin kita boleh belajar lah untuk buat banner sebagainya. Tapi yang ni kita ambil basic saja sebab kita nak menggunakan dalam PDPR kita untuk tujuan kehadiran. Tapi saya ambil sampel ni untuk kehadiran kita, nanti kita pakai isi lah. Nanti saya untuk yang output akhir nanti saya akan keluarkan link. Kita akan bina link dan kita share dan kita pakai isi lah supaya tengok bagaimana rekod kehadiran tu dijana dalam Google Form. Okey, pertamanya dia ada beberapa cara, tapi saya biasanya untuk nak mewujudkan tajuk tu, saya ambil belah kiri atas ni, untitled form, dekat atas, bukan dekat sini. Bukan di sini, di sini ya. Okey, saya rasa cikgu nampak semua. Okey, jadi kita buat tajuk di situ. Okay, buat tajuk. Okay, kebiasaannya tajuk tu kena cap block lah. Kalau boleh kena huruf besar. Okay. Saya buat borang kehadiran sesi pengkongsian. Saya ambil slot saya lah. Borang kehadiran sesi pengkongsian pengenalan. Pengenalan asas Google Forms dalam PDPR. Okey. Jadi apabila kita klik di sini, okey, dia automatik ya go. Sebab apa saya bagi tahu kena buat dekat sini, okey, dia sebenarnya kita boleh direct tajuk di sini, kita boleh direct je tajuk borang kita lah, form kita di dekat sini. Tapi kalau kita tarik dekat sini dia tak ikut. Sebab apa yang ni penting? Sebab nanti bila cikgu kata, kalau cikgu terkeluar lah tentang buat tu, terkeluar daripada form ni, okey, yang bagus, yang membantunya dia dah jadi nama file yang ni, okay, borang kehadiran. Jadi bila keluar tu dia akan jadi nama file lah, borang kehadiran. Jadi tak perlulah kita cari balik. Sebab kalau tak dia akan jadi untitled macam tu, jadi mungkin masalah juga kita nak cari balik yang kita buat tadi tu. Okey. Dan seterusnya cikgu nampak dekat sini, kat bawah ni ada form description. Cikgu pun boleh description ni untuk arahan lah yang kita nak bagi tahu kepada pada orang yang nak isi form tu, khususnya pada murid kita lah.
Okey, kita pun bagi arahan. Sila isi nama, okey, sila isi nama anda, okey, dan lain maklumat. Okey, kita buat gini dulu Okey, sila isi nama anda dan lain maklumat. Okey, yang pertama kita nak maklumat yang pertama adalah nama Okey, nama. Okey, sebaiknya adalah huruf besar lah. Okey, nama penuh. Okey, nama penuh. Okey, cikgu perasan dah tadi saya tak sempat tunjuk tadi kat sebelah sana tadi. Tadi tak silap saya multiple choice. Okey, ini yang fungsi yang kita nak guna kat sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni pilihan kepada nak menjawab ni. Nak menjawab pada soalan yang kita bagi ni. Ni soalan kita nama kan. Kita tanya nama penuh. Okey. Dia satu yang canggih daripada Google ni, dia ada satu macam panggil apa, auto prediction, predict. Maksudnya auto predict ni dia boleh meramalkan bila tarik nama tu dia tahu okey ni untuk short answer. Jadi bukan multiple choice. Okey, jadi jadi dia memudahkan kita lah. Jadi kalau macam nama ni biasa kita ambil short answer lah. Okey. Dan saya nak kongsikan dekat sini, okey, yang saya sebut tadi lah, pilihan-pilihan yang kita nak buat, cara cikgu ni lah, orang yang nak menjawab soalan tu. Okay, jadi dia ada banyak di sini lah, dia ada short answer, ada paragraph, ada multiple choice, ada checkbox, drop down. Okay, multiple choice ni lebih kepada pilihan lah. Kalau macam kita buat, macam katakanlah kita buat kelas kita buat kelas tu, kita buat dah siap-siap okey nama kelas. Biasanya dekat ni lah checkbox. Jadi dia ambil tu. Dan juga drop down. Okey, yang ni fungsi file upload ni kalau cikgu nak meter ni, kalau nanti ada lanjutan nanti untuk buat kerja, untuk hantar kerja sekolah apa, boleh juga menggunakan fungsi ni file upload. Tapi kalau macam borang kehadiran macam yang kita minta kepada cikgu, yang kita perlukan maklumat asal dia, kata kalau kita nak gambar pasport dia, inilah fungsi dia file upload. Jadi cikgu boleh upload dekat sini, jadi kita boleh terus ambil lah dalam Google Form ni. Okey, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid ni ia lebih kepada analisis data, lebih kepada maklum balas lah. Pada kita nak buat borang maklum balas untuk melihat dapatan responden tu, biasanya ambil 3 ni lah. Okey, kemudiannya ada date dan juga time di bawah ni. Okey. Ya, jadi kalau kita masukkan target, kita klik lah pada date dan juga time. Okay, jadi kalau nama penuh ni adalah short answer short answer. Okey, bagaimana kita nak buat nak tambah soalan tu? Okey, nak tambah soalan tu. Okey, cikgu tengok balik dekat sebelah kanan tu, dia ada 6 ikon di sini. Ada butang tambah, ada butang macam page sini, ada butang text, ada butang image, ada butang video, dan juga ada butang macam sama dengan ni ni. Okey. Jadi bagaimana kita nak tambah pada form tu, cikgu klik di butang tambah ni, add question. Okey. Okey, add question. Okey, jadi akan ada soalan yang kedua. Kalau default dia, kalau cikgu tengok tadi, okey, dia kalau default dia yang asal dia adalah memang multiple choice di sini. Cikgu tengok sini lah, multiple choice. Okey, jadi yang nak nama penulis selesai dah. Okey, saya nak bagi tahu cikgu yang sebenarnya jadi cara lagi. Tadi saya tunjuk cara yang step by step lah, yang kita klik butang add question. Okey, satu lagi cara kalau nak shortcut, cikgu tengok dekat butang di sini lah. Okey, butang di sini ada duplicate, ada yang padam, delete. Okey, kalau nak cepat cikgu klik dekat sini, duplicate. Ni kita copy je dan kita edit balik macam ni. Okay, nampak tak? Okay, jadi copy lah. Yang tadi saya tunjuk cara step by step. Okay, kita klik pada butang ni, add question. Okay, jadi saya padam dulu. Okay, saya pergi balik dekat nama tadi. Okay, minta maaf tadi saya ada sedikit tertinggal maklumat. Okay, yang kalau cikgu tengok dekat sini, okay, dekat butang copy ada butang delete, delete padam Lepas tu ada required. Kalau dekat sini dia tak menyala lah. Maksudnya putih sini. Lepas tu ada butang 3 di sini. Okey. Required maksudnya mesti jawab. Maksudnya dia wajib lah. Dia wajib. Kalau kita klik pada butang ni. Dia purple ni.
Okey, kalau cikgu perasan, kalau kita isi Google Form tu kadang-kadang kita nak submit tu tak boleh sebab ada soalan yang tidak jawab. Ada yang tidak jawab. Okey, jadi kita sebab kita nak jawab apa ni semua yang isi, apa ni yang isi form tu kita nak maklumat dia lah. Maklumat dia memang wajib isi nama penuh, nombor IC sebagainya. Kita kliklah pada butang ni. Okey, jadi bila ada butang ni dia akan tengok dekat mana dia tertinggal maklumat tu. Okey, jadi cikgu kliklah dekat butang required ni ya. Okey, butang 3 ni. Okey, butang 3 ni, okey dia ada description dan response validation. Okey, respon ni apabila kita nak dapatkan data lah. Okey, jadi biasanya kita ambil dekat kita ambil dekat description. Okey. Okay, maaf Ego, yang tadi tu response validation macam ni Ego. Dia ada sedikit macam formula. Okey, ni mungkin peringkat kata advance lah. Formula maksudnya nama penuh. Okey, kita nak nama penuh. Apabila kita masuk response validation ni, kita ada macam masukkan satu formula lah. Formula maksudnya bila dia tarik tu kita buat dah mesti tulis dalam huruf besar contohnya. Jadi bila tulis huruf kecil dia akan tendang lah. Okey, jadi ambil description. Okey, yang ni biasa kita gunakan description ni untuk kita menyatakan arahan kepada soalan ni. Kata nama penuh. Okey, saya buat contoh. Okey, sila tulis tarik sama sila tulis dalam huruf besar. Kita ambil kat sini tadi cikgu ingat di sini. Ambil dekat description. Okey. Dan jadi selesai untuk soalan nama penuh. Jadi kita klik dekat required ni, jadi semua orang kena jawab, kena bagi nama penuh dia. Kalau dia tak tulis nama penuh dia tu, jadi dia akan jadi merah lah. Jadi dia akan minta balik. Okey, kemudian sama nama penuh nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan. Okey, cuba kita tengok dia automatik tak? Okey, nampak tak? Bila saya tarik nombor, dia keluar apa tepi tu? Short answer kan? Bukan multiple choice dah. Sebab biasanya nombor kad pengenalan ni bukan pilihan ni lah. Multiple choice lah. Jadi yang ni tu dia. Okey, nombor kad pengenalan. Jadi dia pun keluar short answer text. Okey, dalam ni lah. Okey, yang ni pun kita kira wajib. Mesti kena isi nombor kad pengenalan. Jadi kita pun klik required. Okay, klik required. Okay, pergi kat butang 3 ni. Okay, ambil description. Bagi arahan dekat ni apa yang kita buatlah contoh sebab macam-macam orang kata peseng jugalah. Orang masukkan nombor IC ada sekang, ada yang tanpa sekang lah, yang directnya tu. Okey, jadi saya buat contoh. Okay, kita nak tanpa sekang kita apa depan. Okey, 79 11 22 11. Okay, contohlah 5469. Okey. Jadi kita nak format macam ni contoh. Jadi sekurang-kurangnya bila orang isi tu orang tahu okey. Jadi dia nak format macam ni. Okey. Okey, jadi siap untuk nombor kad pengenalan. Okey, rasanya jelas dari situ. Okey, ni dua step pertama lah yang wajib dah. Nama penuh, nombor kad pengenalan. Okay, jadi untuk slot kita pada pagi ini sekira bukan SK lengkap je, kita ada pelbagai sekolah juga. Sekolah lain pun ada di sini. Jadi kita pun nak tahu sekolah mana yang ada bersama kita pada pagi ini. Okey. Boleh tadi saya gunakan butang ni tepi tadi add question. Okey, kita guna yang shortcut block. Kita ambil copy. Okey, kalau copy ni saya copy pada nombor kad pengenalan tadilah. Okey, saya tukar kepada nama sekolah. Okay, nama sekolah. Okay, ni kat description dia tu dia masih aktif lagi. Okay, sila sila tulis. Okay, maaf gini. Kita ambil contoh sebab ada SK, ada SNK. Bukan sama ada nak penuh ataupun singkatan lah. Okey, sekejap. Okey, description kita ambil. Okey, contoh. Kita ambil yang ringkas Okey, bukan sekolah kebangsaan lah, kita ambil SK je. SK lengkap. Macam ni. Okey, jadi untuk soalan nama sekolah ni masih lagi kita menggunakan untuk
pilihan pada jawapan tu kita ambil short answer lah, short answer text di sini. Okey, jadi kita ambil SK lengkap di sini. Okey, kemudian ada juga macam kalau lah kita buat macam satu kita buat kelompok untuk sekolah. Kita tahu dah sekolah-sekolah tu yang masuk untuk kursus kita ni. Okay, jadi kita boleh ambil ni saya ambil contoh lagi lah. Okay, ni tadi ni sebab saya buka sebab kita ada pelbagai sekolah dalam ni. Jadi kita tak boleh lah nak buat multiple choice ni. Katakanlah yang tuan guru besar dia jemput ada katalah 3 sekolah di sekitar dia lah. Okay, dia boleh ambil dekat multiple choice. Contoh. Contoh. SK lengkap. Ni kalau pilihan, kalau macam dia buat jemputan tu dia tahu dah sekolah mana yang akan menyertai dalam bingkai. Bukan dia open lah. Jadi dia dah jemput daripada sekolah tertentu. Okey, SK Sri Lanka. Okey, contoh kan. SK Batu 29. Okey. Okay, jadi ini pilihan. Jadi mana-mana sekolah, kata ada 3 sekolah tu, jadi dia klik je lah. Okey, mana-mana yang berkenaan sekolah dia. Okey. Tapi untuk tujuan ni saya padamkan dululah. Saya ambil cara padam. Okay, kita ambil balik kat sini, ambil dekat short answer. Okey, jadi balik macam tadi. Okey, sebab sekarang ni kita punya peserta kita ada pelbagai sekolah lah. Jadi saya tak tahulah daripada SK Langkat ni ada banyak lagi sekolah lain. Okay, jadi kita buat cara umum lah. Okey, jadi dekat sini nama penuh, nombor kad pengenalan, nama sekolah. Okey, kita ambil satu lagi. Okey, nombor telefon. Okey, nombor telefon. Macam tadi juga. Okey, sekejap. Nama sekolah tadi, okey saya dah klik dah tadi, required tadi, wajib. Okey, dekat nama sekolah pun kita klik, okey nombor telefon wajib bagi. Okey, klik required dekat sini. Okey, tekan butang 3. Ambil description. Kita bagi contoh. Okey, sebab nak ada format yang standard. Okey. Okey, nombor dia okey 019. Ini nombor saya tu 6784450. Okey. Ini ni berkait dengan nombor yang maklumat asal tadi. Jadi kita dah ada nama penuh, nombor kad pengenalan, nama sekolah dan nombor telefon. Okey. Okey, jadi untuk kursus ni juga saya nak minta kerjasama lah. Mungkin boleh bagi cadangan penambahbaikan lah. Mungkin pihak sekolah boleh ambil maklumat ini untuk buat penambahbaikan bagi kursus kita buat ni. Saya pun buatlah satu lagi maklumat. Okay, tadi yang maklumat asal lah, nama penuh, nombor IC, nama sekolah, nombor telefon. Okey, saya ambil satu lagi, saya add lagi question. Okey. Okey, apa beza short answer? Okey, ni multiple choice ni saya dah terangkan dah tadi. Okey. Okey, apa beza short answer dengan paragraph ni? Okey, short answer ni biasanya benda yang pendek lah, macam nama, macam nombor-nombor tu benda yang singkat lah. Mungkin yang ringkas. Okey, kalau yang melibatkan macam pandangan ataupun yang melibatkan daripada komen daripada peserta. Okey, kita boleh ambil juga sini lah. Okay, selain pada nombor kehadiran tu kita boleh tu. Yang sebenarnya dia ada satu lagi cara iaitu borang maklum balas, tapi saya ambil feedback di sinilah. Saya nak perkenalkan dekat sini je. Ni function di sini. Jadi function yang kita nak ambil ni. Okey. Sila berikan cadangan penambahbaikan bagi pelaksanaan bengkel ini. Okay, jadi maklumat ni saya akan serahkan pada pihak sekolah lah untuk cikgu-cikgu berikan penambahbaikan untuk tuan guru besar dapat menyusun balik untuk sesi yang akan datang. Jadi saya pun letak sini. Okay, kalau cikgu perasan dekat sini, nampak tak? Dia automatik jadi long answer text. Tadi short answer text. Okay, sebab dia boleh baca dah. Sebab satu ada kata kunci dia, cadangan. Cadangan ni sebab dia satu macam yang Google dah detect lah. Saya kata dia fungsi predict tadi tu. Okay, jadi dia nak, okay, mungkin orang ni dia nak
organizer atau penganjur ni nak berikan komen tu, jadi dia keluar log answer text sini. Okey, jadi saya buat required jugalah okey, kalau tak ada, okey, kalau macam kita rasa macam benda ni pilihan, okey, bagi pilihan, kita tak perlulah klik pada required ni. Tapi untuk sesi ni saya rasa kita tak perlu isi lah, bukan tak perlu isi. Kalau cikgu ada nak isi, saya ala-alukan lah dekat sini. Jadi saya buat pilihan di sini, jadi kita klik bukan required lah di sini. Okey. Jadi dah siap dah kita punya form. Okey, dah siap dah ni. Okey, inilah form kita. Okey, bagaimana kita nak semak dulu maklumat tu? Okey. Cikgu pergi dekat atas, okey, dekat tajuk kat belah kiri tu bawah kehadiran, tengok sebaris dekat sebelah kanan ada butang puzzle di sini, add-ons, ada butang customize theme, ada butang mata. Okey, ni ada preview. Okey, preview betul butang ni, gear ni setting lah. Betul ada send. Okey, saya ambil beberapa contoh je. Okey. Okey, cikgu kalau cikgu nak masukkan ni lah sedikit tema, okay, cikgu klik dekat butang yang ada butang theme yang butang macam papan lukisan tu. Okey. Cikgu boleh ambil theme color. Okey, sorry. Dekat header ni dia ada beberapa pilihan lah dekat sini. Okey, kat work and school. Sini. Cikgu boleh ambil kat sini. Saya ambil gambar buku lah. Okay, gambar buku. Okay, contoh ni. Okay. Ini jadi form kita. Okay, sebab buku ni color dia lebih kurang color kuning macam ni. Jadi cikgu nampak dia ada berubah dia punya background lah. Background dia pun lebih kurang macam pada theme ni lah, buku ni. Okay, dan theme dekat sini pun dia berubah, nampak theme color di sini. Dia mengikut kepada warna buku kat atas tu. Jadi kita boleh ambil lah. Okay, kita ambil color ni ke. Jadi dia theme color tu dia berubah. Dia lebih dekat border di sini lah. Okay, jadi siap untuk theme. Okay. Kemudian kita tengok borang kita. Okay, kita ambil dekat preview. Bagaimana bentuk borang kita ni. Okay, inilah borang yang cikgu buat tadi lah. Okay, beginilah bentuk dia. Cikgu nampak sini Okay, jadi dekat sinilah kita boleh test lah. Sebelum kita hantar ni biasanya macam saya sendiri apabila saya buat Google Form, biasa saya test dulu. Sebelum kita hantar kadang-kadang kita takut ada silap maklumat ke, tak boleh nak buka ke. Okay, jadi kita buka sini. Jadi saya buat satu contoh Okay, Amir bin Hamzah. Okay, nombor IC. Kemudiannya nama sekolah. Okay, nombor telefon. Okay, nombor telefon. Saya tarik sikit lah sini pada keseluruhannya. Okay, sesi berjalan dengan lancar. Ini sebagai contoh lah. Okay, jadi kita boleh, ni saya test ya, saya test. Okay, jadi saya test, kita boleh tekan butang submit. Okay. Okay, ni test. Okay, ni saya test. Okay, maksudnya kita tak ada masalah lah berkait dengan pengisian borang kita tadi. Okay, jadi kita nak balik kepada bagaimana kita nak share. Okay, kita nak share. Okay, kalau cikgu perasan dekat sini, okay, saya balik pada tadi lah. Okay, dia ada dekat question ni soalan kita. Okay, nampak dah bila saya submit tadi, dia ada keluar respon tadi kan. Okay, satu. Okay. Bila kita klik dekat respon ni, dekat ni lah yang akan berlaku untuk analisa. Jadi rasanya pihak sekolah boleh terus buat analisa secara indirect lah kepada yang meminta data tu. Okay, contoh ni dah ada dekat sini dia punya respon tu. Okay, macam nama saya tadi lah. Okay, ada summary dia tu, nama penuh, nombor IC dia keluar kat sini. Okay. Kalau kita ada pilihan tu biasanya dia ada catapan dan sebagainya, maksudnya berapa orang bilangan yang mengikuti kursus. Maksud saya kalau dah ada ramai responden dia akan keluar satu macam graf lah di bawah.
berapa orang ikut atau sekolah mana yang mengikuti. Okey, jadi kita balik pada soalan balik. Okey, cara nak share. Okey. Dia boleh direct kepada send, tetapi sebab saya menggunakan domain delima. Jadi bila saya share dalam domain delima, saya nak bagi tahulah sebab ada macam kita dapat jugalah link-link tu tak boleh nak buka. Satu, sebab dia kalau macam domain delima ni, orang yang boleh buka tu adalah orang yang sama juga, domain delima juga. Mesti orang account delima jugalah. Apa orang panggil ni, account GC tu. Okey, jadi jadi kita nak beri benda tu cara open pada public. Jadi semua orang boleh buka pada form kita. Jadi dia boleh buka mana-mana email dia lah. Okey. Jadi cara dia, cikgu nampak pada butang gear ni. Butang gear ni, okey, dia gear ni setting lah. Dia ada general, ada presentation, ada quizzes. Okey, yang ni lah nanti insya-Allah kita akan explore lebih lagi lah. Okey, explore lebih lagi. Okay, kalau dalam form cikgu tu nak mengumpul email address kepada peserta, cikgu boleh terus klik dekat collect ni. Nanti dia bila kita klik dekat sini dia akan keluarlah untuk email yang kita naklah kepada peserta. Okey. Jadi yang ni kita abaikan dulu. Okey, ni mungkin slot akan datanglah bagaimana kita nak menjana data yang berkaitan dengan email ni. Okey, di bawah tu require sign in, dia ada dua di situ, ada restrict to user in Ministry of Education Malaysia and Instructor Organisation. Okey, dan satu lagi limited to one responses. Okey, apa function untuk kedua-dua button ni? Kalau cikgu klik sebab sekarang ni kita nak hantar kepada semua, bukan dalam akaun delima je lah. Yang ni maksudnya akaun delima MOE ni yang delima je, jadi dia tick. Jadi bila kita hantar orang yang akaun delima saja yang boleh buka form kita. Jadi orang lain tak boleh nak buka. Jadi kita antik borang ini. Ini antik dekat sini MOE ni. Okey, sebab kita nak share kepada semua. Okey, dan yang bawah tu limit to one responses. Okey. Masuk dia apabila kalau lah cikgu klik di sini, dia akan jadi macam ni. Okey. Bagi satu akaun tu satu form je. Okey. Jadi bila macam kata kalau kita isi, ikut telefon lah kita isi. Okey, jadi kawan kita ni nak menumpang lah isi sekali kan. Okey, jadi kalau kita klik dekat sini, tak boleh lah sebab hanya lepas pada kita isi tu, dia tak boleh lah isi sama sebab dia detect ikut pada akaun yang telefon yang kita daftar tu lah, akaun delima tu. Jadi dia tak boleh isi dua kali. Okey, jadi limit tu satu respon. Jadi kebiasaannya kita antik lah biar banyak kali boleh isi lah. Tetapi kalau cikgu tak nak macam maklumat tu berulang kali, kalau cikgu nak kawal lah, nak kontrol, boleh juga ambil di sini lah. Okey, dekat bawah ni respondent can edit after submit, see summary chart. Okey, ni lah yang kita boleh buat rumusan yang sebut tadi lah berkait dengan carta pie sebagainya, berkait dengan graf, dia cikgu klik dekat sini. Okey. Klik dekat sini maksudnya orang yang respondent kita tu nampak berkait dengan summary tu, mana graf-graf yang cikgu isi tu secara umum lah, dia akan boleh nampak juga. Okay, ni edit after submit tu sekiranya kalau macam dia ada kesalahan dalam pengisian borang tu, dia boleh edit balik dengan klik butang ini. Tapi saya rasa buat masa ni tak lagi lah. Okay, kemudiannya ada presentation. Okay, presentation dia ada show progress bar, shuffle question order dan show link. Okay, nampak dah kenapa dia ada link, dia ada satu tanda tick dekat show link submit another response ni. Okay, maksudnya dia apabila kita dah isi form tu, dia akan bagi balik, dia akan pergi back balik lah kepada link tu. Jadi dia orang nak isi lepas tu senang lah. Jadi boleh terus klik balik link tu. Jadi tak perlu buat balik pada awal lah. Jadi terus klik pada link. Okay, confirmation message. Okay, jadi dia kalau default dia tulis sini your response has been recorded. Jadi kita buat dekat sini. Jadi buat untuk kita maklumat, terima kasih dulu. Terima kasih. Maklumat anda telah diterima. Okey. Jadi siap dan untuk konfirmasi kita tu.
Okey, kemudiannya quiz yang ni kena slot lain lah sebab yang ni berkait dengan kita nak buat quiz. Okey, ni ada function dia. Ni panjang cerita jugalah, nanti kita akan boleh arrange balik yang untuk quizzes ni. Jadi kena tekan butang save cikgu-cikgu. Ingat butang kat belah kanan ni. Dekat sini. Biasanya kadang-kadang kita buat ni kita lupa nak tekan butang save. Biasanya tak jadilah. Dia akan jadi setting asal. Bukan setting yang kita ubah. Jadi klik butang save. Okey, butang save. Okey, jadi dah siap dah kita punya form. Okey, setting pun dah selesai. Jadi kita nak hantar. Okey, kita klik send. Okey. Okey, dekat send ni dia ada 3 ikon lah. Di sini ada ikon mail, email, ada ikon link dan ada ikon Okey, ni ikon embed. Okey, embed kalau kita nak type dalam kita punya GC ke, dalam blog ke, dalam FB ke, okay, kita boleh ambil di sini lah. Okey, jadi saya terangkan satu-satu. Okey, kalau cikgu, kalau macam sekolah dia ada satu email group, dia pun boleh ataupun email grouping sekolah lah, dia boleh klik dekat email. Jadi maksudnya kita memberi maklumat berkait dengan pengisian form tu melalui email. Dekat sini send via email. Okay, saya rasa yang ni kita tak guna mana, tapi saya ingatkan jangan kita tersilap lah dekat bahagian sini, kerana kalau tersilap kita ambil link dekat sini, biasanya jangan ambil dekat butang dekat ni, dekat search bar ni, dekat omnibar atas ni, nampak dekat atas ni. Okay. Cikgu jangan ambil sini. Cikgu perasan dah dekat ada hujung sekali tu ada edit. Ada cikgu-cikgu kita dia tersilap bagi link yang atas ni. Dia terus copy dekat sini dan dia share. Apa yang jadi, borang tu habis orang boleh edit. Jadi bukan macam paparan yang macam yang ni lah. Bukan paparan yang macam ni. Jadi semua orang boleh edit. Kita nak share link, kita ambil dekat yang nombor 2 tu, yang tengah tu. Link. Okay, panjang link dia kan. Okay, panjang link dia biasanya berakhir dengan link lah. Tu. Okay, kita nak pendekkan. Dia ada dah shorten URL. Kita boleh klik sini. Okay, yang ni default dia lah, dia bagi sini. Jadi taklah panjang macam tadi. Okay, nanti mungkin slot akan datang mungkin saya akan boleh ajar cara nak membuat nak rename shortcut gg.gg, bit.ly, tinycc. Dia ada banyak cara kita nak ringkaskan nama borang tu lah. Okey, jadi saya dah ringkaskan borang ni dan klik copy. Nampak tak copy kat ni? Kat sini. Okay, ini adalah form kita sekarang ni. Copy. Jadi dah siap dah kita punya borang. Okey, jadi okey, sekejap Okey, jadi link ni saya akan link ni saya akan bagi dalam dekat sesi komen kita tu, dekat message box tu. Okay, cuma sebelum saya nak sharekan link tu, ini dah akhir lah. Saya rasa output kita yang akhir adalah kita nak share link lah supaya respon dapat mengisi sama. Okey, jadi nak tahu bagaimana data yang orang isi tu. Okey, cikgu ambil dekat respon tadi, saya dah tunjuk tadi kan. Okey, yang ni okey, respon dia. Okey, bagaimana kita maksudnya nak menganalisis data tu lah. Okey, cikgu tengok dekat butang color hijau ni, create spreadsheet dekat sini. Cikgu klik dekat sini. Okey, sebab kita nak ambil kita rumusan kan. Jika dia ada 2, create a new spreadsheet ataupun select existing. Okay, beza dia select existing ni benda yang sheet yang dah ada dah dalam kita punya drive kita lah. Maksud kita dah pernah buat kerja sebelum ni. Create new lah sebab kita baru buat kan. Jadi kita ambil yang ni. Jadi klik create. Create. Okay, create sini. Dia akan jadi dalam bentuk Google Sheet ataupun Excel lah kalau yang kita sebut. Okay, jadi nampak dah kat sini. Jadi inilah rumusan dia. Sebab bagusnya Google Form, kita tak boleh tipu data lah sebab dia ada timestamp dia. Kalau dia kata, oh saya dah isi dah ni, biasanya dia punya responden dia ada dekat sini. Kalau kita tak isi ataupun mungkin atau dia faktor line pun main peranan juga kalau macam line tu tak kuat apa, jadi kadang-kadang bila submit tu tak sampai. Okay, jadi dekat sinilah kita boleh lihat kita punya evidence data tu. Jadi timestamp dia ada macam hari ini 27/1/2021. Jadi yang saya buat tadi 9:54 tadi kan. Okey, jadi ada nama kita yang kita isi, ada nama kebenaran, nama sekolah, nama telefon, semua dapat sini. Jadi penganjur kursus ataupun pentadbir sekolah lah boleh mengambil data ini untuk dibuat sebagai analisa lah, untuk dibuat sebagai penambahbaikan.
dan juga rumusan kehadiran di sini. Okey. Jadi untuk saya akan stop sharing di sini sebab saya nak tap link tu. Okey, tampal link tu dekat sesi tu kita sebagai kehadiran kita pada hari ni lah, sebab saya terus buat ambil sebagai sampel. Okey, saya masukkan dalam ruangan chat box kita di sini. Okey, sekejap dulu. Okey. Okey, inilah output kita. Cikgu boleh ambil dekat sini. Nampak sini cikgu Okey, dalam link kehadiran di situ. Okey, jadi cikgu boleh terus klik link. Jadi saya mintalah kerjasama kepada semua cikgu-cikgu dan juga peserta yang berada di dalam room atau sesi kongsi pada pagi ini dapatlah isi kehadiran ini untuk rekod pada pihak sekolah lah. Untuk membuat rumusan kehadiran peserta pada pagi ini. Boleh bagi komen-komen lah untuk pihak sekolah dapat membuat penambahbaikan berkait dengan kursus yang bakal dijalankan selepas inilah. Okey. Jadi semua jugalah. Okey. Jadi saya rasa tu saja sesi perkongsian pada pagi ini sebab saya pun dah curi masa dah 7 minit. GB dah pesan oleh saya 1 jam je. Ni saya dah lebih pada 7 minit lah. Okey, jadi mohon maaf kepada Tuan Guru Besar kerana terpaksa ambil masa cikgu masa presi yang lain. Jadi saya mohon maaf. Okey, atas sedikit masa yang saya ambil dan insya-Allah saya harapkan perkongsian yang saya buat tadi tu perkongsian yang saya buat tadi tu dapat dipraktikkanlah di sekolah masing-masing, khususnya untuk cikgu membina link kehadiran untuk PDP di kelas masing-masing nanti dengan cara yang paling mudah lah yang saya buat tadi. Nanti yang lanjutan tu banyak, Google Form ni ia banyak benda lah yang boleh kita buat di situ. Okey, jadi saya rasa tu saja. Saya silakan baliklah kepada moderator dan terima kasih kepada Tuan Guru Besar lah atas jemputan kepada saya berkongsi dalam slot yang dia ada pada hari ini. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Encik Amir bin Hamzah daripada iaitu PKM Sekolah Kebangsaan Tok D Kuala Terengganu di atas pembentangan tajuknya iaitu pengenalan asas Google Form itu tadi. Saya rasa pembentangan yang daripada Yang Berbahagia Encik Amir bin Hamzah tu sangat jelaslah. Semoga kita semua dapat mendapat manfaatlah dengan apa yang telah dikongsikan dan dicurahkan ilmu itu tadi, insya-Allah. Jadi untuk maklumat semua, kita akan beralih ke slot yang kedua, iaitu kita akan bersama dengan fasilitator kita iaitu Yang Berbahagia Encik Hafiz bin Abdullah, penolong pegawai unit pembangunan bakat murid PPDSTU dengan tajuknya pengenalan asas penggunaan Canva. Saya dengan ini mempersilakan.